Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini muliakan barisan jawatan kuasa Surau An-Nur Villa. Seterusnya Tuan Imam, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah SWT yang memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, ditambah pula dengan solat sunat, dan masa yang terluang ini untuk kita sama-sama mengisi, mudah-mudahan masa yang terluang ini menjadi bekalan kita di akhirat sana, insya-Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, kan, kata Allah SWT dalam Al-Quran, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa, iaitu amal kita lah, tuan-tuan. Dan sebaik-baik amal itu adalah disulami dengan niat yang ikhlas dan niat yang murni, kan. Sebab apa? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf, yang mengatakan bahawasanya kam min amalin saghir tu'azzimuhu bin niyat, betapa banyaknya amalan yang kecil dia jadi besar kerana disebabkan niat, kan. Mana kata mungkin amalan pada zahir kita lihat lekeh, pada zahir benda tu kecil saja. Tapi hakikatnya di sisi Allah SWT sangat besar, kan. Sehingga kan baginda Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu memandang remeh satu kebaikan, walaupun kebaikan tu kecil sekalipun, jangan kamu pandang remeh. Walau antalqa akhaka biwajhin talaqin, kata Nabi SAW, meskipun kamu hanya sekadar senyum kepada saudara kamu, kan. Kita kadang-kadang senyum jumpa orang, kan. Kita keluar daripada rumah kita nak pergi ke pejabat, kan. On the way tu kita pula berselisih dengan kawan kita, kan. Kita senyum, bagi salam, bukan sekadar senyum, tuan-tuan, kita malah beri salam, Assalamualaikum. Kemudian kita sapa pula, sihat tak, kan. Maka sebenarnya apa yang kita buat tu sebenarnya, tuan-tuan, itu sebenarnya sudah dikira oleh Allah SWT dengan syarat kita ikhlas, kan. Maka benarlah kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, ulama besar, tabi'in, ulama salaf. Bila kita sebut ulama salaf ni merujuk kepada ulama yang terdahulu. Salaf tu maksudnya terdahulu, dahulu kala, kan. Bukan cerita dongeng, ni cerita dahulu kala yang benar, ulama salaf. Kita kalau kita dengar ni cerita dahulu kala, belum tentu, kan, cerita tu betul ke, dongeng ke, hikayat ke, tak tahulah, kan. Tapi bila kita rujuk antaranya dikatakan oleh Allamah Ibn Mubarak, kam min amalin saghir, betapa banyak amal yang kecil, tu'azzimuhun niyah, dia jadi besar kerana niat. Maka kalau kita membelik dalam satu hadis riwayat himpunan oleh Imam Nawawi, Riyadus Salihin, iaitu taman-taman orang soleh. Bagus kalau baca hadis ni, tuan-tuan, Riyadus Salihin. Cuma saya tak tahulah surau ni ada baca tak, kan. Ada Riyadus Salihin, belum lagi. Kalau ada, bagus. Imam Nawawi dia susun hadis-hadis tu sangat cantik, tuan-tuan, cerita tentang amal orang soleh, kan. Nama pun Riyad, taman-taman orang soleh. Dalam satu hadis tu dia cerita bab niat je, tuan-tuan, banyak hadis dia niat. Antaranya disebutkan riwayat sahih mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, iaitu bila mana ada seorang itu dia mengangkat pedang dia, kemudian bertemu dengan lawannya, maka al-qatil, maka dia telah membunuh, kan. Manakala orang yang kalah pedang tadi, dia terbunuh. Tapi Nabi kata apa? Al-qatil maqtul finnar, orang yang bunuh dan orang yang terbunuh duduk masuk neraka, kan. Duduk masuk neraka. Maka sahabat pun tanya, kan, kami maklumlah al-qatil iaitu si pembunuh tu masuk neraka, tetapi fama bal, apa keadaan orang maktul, fama balul maktul, kenapa orang yang terbunuh tu kena masuk neraka sekali,
kan? Maka Nabi pun jawab, kerana niat dia hirsun ala ayaqtulahu, atau kama qala Rasulullah SAW, kerana niat dia bersungguh untuk membunuh lawan dia tadi, padahal dia kalah, mati. Maka Nabi kata, al-qatil maktul finnar, yang si pembunuh dan orang yang terbunuh tadi sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni nak cerita apa? Soal niat ni jangan main pun Allah Ta'ala hitung juga, tuan-tuan. Okay? Okay, jadi kita sambung, tuan-tuan. Kita punya perbahasan. Sebelum ni kita dah cerita daripada tafsir Nurul Ihsan, perbahasan tentang apa itu Maliki Yaumiddin, kan? Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Yaumiddin, ad-din, merujuk kepada hari pembalasan ataupun hari kiamat, kerana tidak milik padanya melainkan Allah semata-mata. Ini kita dah bahas. Kemudian kita sambung kepada iyyaka na'bud. Kata tuan pengarang, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat ilmunya dan merahmatinya. Akan dikau kami sembah. Nampak tak? Kan? Kata tuan pengarang, iyyaka na'bud maksudnya akan dikau kami sembah pada ibadat kami. Daripada apa? Sembahyang kami, puasa dan zakat dan haji dan lain-lainnya. Makna kata semua ibadat lah. Kita kerana Allah SWT. Iyyaka na'bud. Kita bukan seperti orang orang Kristian, kan, yang mana mereka ini, kan, bukan sekadar mengatakan God in heaven, tapi mereka pun kata Jesus is God, kan, Holy Spirit pun is God. Tiga dalam satu, satu dalam tiga, kan? Jadi kita bukan seperti mereka, kan, orang Kristian. Golongan Yahudi pula melampau, kan, sehingga menjadikan Uzair itu anak Allah SWT. Mana mungkin Allah Ta'ala itu mempunyai anak, kan? Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala katalah olehmu wahai Muhammad, kan, turun ayat ni di Mekah, kan? Sebab apa? Orang Yahudi kata apa? Kalau betul kau ni kenal Tuhan sangat, orang Yahudi, orang ahli Mekah, kafir Quraisy ni, dia celupa sikit, tuan-tuan. Celupa sikit pula, celupa banyak ni, tuan-tuan. Kan? Jadi orang Yahudi, orang lain-lain ni, dia suka cucuk-cucuk orang kafir Quraisy ni. Kan? Dia kata apa? Kan? Sif lana rabbak, kan? Ceritalah apa ceritanya Tuhan kamu, kalau kamu biaya kami nak sembah Tuhan kamu tu, kan? Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat dia. Mana kata apa, tuan-tuan? Ayat dia direct, secara langsung, live, tak ada lapik-lapik. Itu akidah. Akidah ni dia tak ada kompromi, tuan-tuan. Tak kira lah kita kulit putih ke, kulit hitam ke, kulit merah ke, merah jambu ke, kan, sikat tepi ke, sikat tengah ke, semua sama je, kan? Maka Allah Ta'ala turunkan, dan Allah Ta'ala ceritakan sendiri, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, kata kepada mereka, Allah Ta'ala tu Esa, kan? Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada af'alnya, perbuatannya. Tak ada campur tangan makhluk, kan? Itu kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al, iaitu perbuatan Allah SWT. Allahus Samad, Allah Ta'ala itu tempat kita bersembah. Allahus Samad itu menjadi tumpuan kita. Tidak ada Tuhan lain. Menafikan orang Arab jahiliah yang mereka kata kami pun sembah Allah juga, kan dia kata kami pun sembah Allah. Lepas tu orang tanya balik, dah tu yang kamu sembah berhala-berhala ni, kan, macam-macam berhala, kan, berhala Nailah, berhala macam-macam lah, tuan-tuan, kan, Al-Latta wal Uzza, dan lain lagi, macam-macam berhala. 360 berhala, tuan-tuan, dekat Mekah tu, kan. Syirik yang sangat berleluasa. Bila mana turunnya ayat surah Al-Ikhlas, tidak ada, makna kata apa, tak ada lapik lagi, direct Allah Ta'ala cerita sebenarnya Allah Ta'ala itu Esa. Kabarlah kepada mereka wahai Muhammad,
Allah Ta'ala itu tempat tumpuan segala hajat. As-Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak apatah lagi nak diperanakkan, kan? Kerana sifat beranak ni sifat yang lemah, kan? Sifat yang lemah, kan? Orang perempuan kalau nak hamil tu pun dah menanggung dengan keadaan yang lemah, kan? Kemudian bila nak bersalin saja keluar darah sebagainya, tu kan lemah, tuan-tuan. Kita ni lemah, kan? Mana mungkin Allah SWT bersifat dengan sifat ajizun, iaitu lemah, kan? Kemudian lam yalid wa lam yulad, apatah lagi Allah Ta'ala diperanakkan. Mana boleh Allah Ta'ala beranak, kan? Sampai ulama pun detail bahas, adakah Allah Ta'ala, kalau betul Allah Ta'ala berkuasa, kan, boleh tak Allah Ta'ala buat anak? Ada pula ditanya soalan macam tu, dah luar daripada topik. Sebab apa? Kita memang dah tahu dah Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba kita nak tanya, boleh tak Allah Ta'ala buat anak? Mana boleh? Mustahil pada akal, tuan-tuan. Mustahil pada akal, kan? Kita nak fikir macam tu, mustahil, ya. Maka disebabkan itu, ya, beberapa ulama susun, kan, dalil-dalil, kan, kenapa, berdasarkan daripada hadis juga, kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zat, kan, banyaklah renung kepada, ya, kejadian yang Allah Ta'ala telah ciptakan, iaitu sekalian makhluk. Jangan kamu berfikir ataupun, ya, memikirkan tentang zat Allah, kerana kita tidak tahu, kan. Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in juga, tuan-tuan, dia kata apa? Apa yang ma yatawaham fil aql, fi aqlika, apa yang terlintas, khatar, lintasan pada akal kamu, fallah yukhalifu, apa yang terlintas pada kamu tentang Allah, maka Allah Ta'ala itu yukhalif, berbeza dengan apa yang kamu bayangkan pada zat dia. Kita tak boleh bayangkan zat itu, ya. Kita hanya boleh tahu waktu bila, tuan-tuan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pada hari kiamat esok wajah orang beriman berseri-seri kerana dia boleh melihat Tuhannya. Itu surah Al-Qiyamah. Maka ini jadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah mengatakan, kita sebagai manusia, orang yang beriman, syaratnya beriman, akan melihat Allah SWT. Akan melihat Allah SWT dengan syarat apa? Orang berimanlah dan amal soleh. Wujuhun yawma idzin nadhirah, sehingga wajah orang beriman tu berseri-seri melihat Allah SWT. Itu pun ada beberapa hadis sifatul jannah, iaitu cerita tentang sifat syurga, bahawasanya ahli syurga ini, kan, dia ada hari dia, dan antara hari raya hari ahli syurga hari Jumaat. Waktu hari Jumaat tu dia akan jumpa dengan saudara-saudara dia, semua saudara-saudara dia nak jumpa, pergilah mana-mana pintu syurga pun, sebab kita ni masing-masing dah ada pintu syurga masing-masing, kan, ada level tabaqat masing-masing, maqam masing-masing, tak semua orang sama, kan. Jadi yang sama, siapa yang bersama dengan Nabi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, itu satu nikmat, kan. Tapi nak ceritanya, hari Jumaat dalam hadis, kata Imam Al-Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan oleh, beberapa sahabat, ceritakan pada hari Jumaat, manusia sesama ahli syurga akan berziarah, dan kalangan manusia yang beriman itu juga ada beberapa hari yang boleh melihat Allah SWT, secara direct. Ada yang Allah Ta'ala berizin dia tengok sebulan sekali, seminggu sekali, dan sebagainya. Itu nak ceritanya apa, tuan-tuan? Itu nak ceritanya makam orang lain-lain, kan, makam orang lain-lain. Kemudian disebutkan, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami, iyyaka nasta'in. Kami meminta tolong pada apa? Disebutkan atas tauhid kami dan iman, serta takut dan harap, serta ikhlas ibadat, kepada engkau, dan pada membanyak zikir, lidah dan hati, dan mata hati,
dan bersih akan dia dan berhadapannya dan rindukannya kepada engkau semata-mata. Ya, kerana aslun hati, iaitu asal hati itu sangatlah bersih, kan? Maka menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia. Kata tuan guru ini, kata tuan pengarang, hati ni asalnya bersih, kan? Tetapi dia boleh jadi kotor dek kerana percakapan sia-sia pun dah jadi kotor, kan? Dan dusta, apatah lagi perkara yang berbohong, kan? Kita berdusta, ya, na'udzubillah zalik. Dan juga jika kerja maksiat, maka jadilah titik hitam sampai tiada tampak, ya. Dan disebutkan dalam Quran, walakin ta'mal qulub, akan tapi hati mereka buta, ya, buta hati mereka itu, ya. Dan tiada suatu amalan yang boleh bersihnya balik melainkan zikir Allah pada lidah dan hati, atau hati sahaja. Makna kata apa? Kalau zikir pada lidah tapi hati tak jadi juga, kan? Ya. Maka sebab tu dalam riwayat yang dhaif, meskipun dhaif, Rasulullah SAW kata apa? Istighfar kita memerlukan istighfar yang lain, kan? Kalau kita faham, kenapa Nabi cakap macam tu? Istighfar kita memerlukan kepada istighfar yang lain. Sebab apa? Boleh jadi kita tengah istighfar tu, hati kita lalai. Hati kita lalai. Kita sebut astagfirullahalazim, tapi kita ingat makan apa malam ni, kan? Boleh jadi, kan? Kita ingat apa ni, kan? Kita ingat match bola malam ni siapa lawan, Arsenal ke Manchester United ke Liverpool, tapi hati duk astagfirullahalazim. Maka kata ulama juga, istighfar kita memerlukan istighfar yang lain. Maka sebab tu kena banyak istighfar. Kan dalam riwayat Nabi SAW kata apa? Kan, sab'ina marratan, aku istighfar kepada Allah, astaghfirullah ala sab'ina marrah, atau kama qala Rasulullah SAW, aku mohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Ada yang kata riwayat mi'ata marrah, 100 kali. Ya, kita jangan faham Rasulullah kata macam tu, Rasulullah sebut 70 kali, ya, semata-mata. Sebab ada ulama bahas 70 tu menunjuk simbol yang terlalu banyak, ya. Makna kata secara majas, ya, secara simbolik semata-mata, secara kiasan semata-mata, 70 tu melambangkan banyak, ya. Ya, 100 pun melambangkan banyak. Mana mungkin Rasulullah SAW hanya terbatas zikir Rasulullah pada 70 dan 100. Kerana apa? Rasulullah SAW keadaannya sentiasa dalam keadaan zikir kepada Allah, kan? Kan dalam riwayat mengatakan, ya, tanam aini walakin la tanam qalbi, ya, aku meskipun mata aku tutup tertidur, akan tetapi hati aku tidak tidur, kerana sentiasa menyebut Allah SWT. Hebat, tuan. Ya, itulah ciri Rasulullah SAW. Ciri-ciri para anbiya wal mursalin, mereka ni sentiasa dalam keadaan allazina yadhkurunallah, tak putus daripada sebut nama Allah, ya. Dan yang mengikut jejak Nabi siapa, tuan-tuan? Sahabat-sahabat dia lah yang dapat sentuhan pendidikan Nabi, kan? Kemudian para tabi'in, kan? Sebab tu diorang tak pelik, tuan-tuan, selawat sampai 100,000 kali, 70,000 kali, kan? 70 kali solat sunat sehari semalam, kan? Macam-macam. Macam tadi disebutkan oleh tuan guru tadi, dia kata hati boleh jadi tumpuk hitam dek kerana cakap-cakap yang kosong, cakap-cakap yang lalai, kan? Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Sejak aku tahu, kan, ya, sejak aku tahu malaikat ini sentiasa catat amalan aku kanan kiri kanan, maka aku tak pernah mengadu kesakitan. Kita kalau sakit kita akan sebut apa, tuan-tuan? Kita mengeluh, kan, tuan-tuan? Tak mengeluh, kita menjerit, mengahung. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sejak tu aku tak nak, ya, mengeluh, mengerang kesakitan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana malaikat esok dia akan catat apa yang aku cakap. Walaupun aku sebut malaikat catat. Maka aku tak nak catatan amal aku dalam keadaan sia-sia. Hebat, tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal, kan, ulama mazhab Hambali, kan, yang hafal 1 juta hadis tu, hebat, kan?
Tu tuan-tuan, dalam keadaan allazina yazkurunallah, dalam keadaan sentiasa mengingat Allah SWT. Ya. Dan tuan-tuan, hati ni dalam keadaan kita, kalau kita nak cerita hati ni, benda kita tak nampak, maknawi sifat dia, kan? Bukan zahiri kita boleh nampak, kan? Maknawi ni dalam erti kata, ya, terlalu maknan, kan? Kita tak boleh lihat, melainkan orang arifin minal arifin, orang yang wali-wali, yang kasyaf, tu lainlah cerita, tuan-tuan. Ya, sebab tu ulama-ulama kasyaf ni, tuan-tuan, bila orang biasa, orang soleh, orang yang biasa, orang awam ni, bila dia ambil wuduk, ya, dia akan nampak, ya, apa dosa apa yang mengalir daripada wuduk dia, daripada air yang titisan-titisan wuduk yang dia berguguran tersebut, dosa apa. Para arifin, sebagai riwayat diceritakan, ya, ada ulama yang bila dia tengok ada orang tu, si fulan tu ambil wuduk, dia tahu, ni gugur dah dosa-dosa dia nampak. Ya. Kenapa dia nampak, kan? Dia diberi izin oleh Allah Ta'ala. Kita kata dia ni, bid'ah ni, mana boleh nampak-nampak ni, sesat ni, tak. Benda tu, tuan-tuan, benda tu Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Dia tak minta pun, tapi Allah Ta'ala boleh bagi. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah Ta'ala sebut, dan diberikan yu'til hikmah man yasha', kepada orang yang, siapa yang Allah Ta'ala nak hendak. Hikmah, kebijaksanaan, karamah, kemuliaan, kan? Maqam wali, Allah Ta'ala boleh bagi siapa yang dia nak. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah tersebut, maka dia akan banyak kebaikan dia akan peroleh. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak mendapat peringatan melainkan orang yang betul-betul mempunyai akal fikiran yang murni, yang tulus. Ya. Ya. Memang susah, tuan-tuan. Ustaz takkanlah 24 jam nak ingat Allah SWT. Ya, kita ni memang payah, tuan-tuan, sebab banyak sangat debu-debu hati kita, tuan-tuan. Kan? Kita nak baca Quran, duduk sejam pun panas punggung, kan? Kan? Sebab apa? Kita tak biasa. Ya? Tapi itulah nama dia, tuan-tuan. Tarbiyah ni kena mula dengan paksaan. Paksalah. Macam tuan-tuan bangun pagi pukul 5, pukul 4, kan? Paksa, kan? Macam orang yang kerja kat Singapura, tuan-tuan, kan? Pukul 2 dah kena bangun dah, kan? Daripada JB tu, kan, dia nak rentas, ya. Pukul 4 dah penuh dah, kan? Motor-motor semua nak lalu. Tapi sebab apa? Macam mana dia boleh bangun awal tu? Sebab dah kerja, terpaksa, kan? Macam tu kita juga, tuan-tuan. Anak-anak kita lambat bangun, paksalah. Nak tak nak kena paksa. Ya, benda tu kena dimulakan dengan paksaan. Sampailah zikir yang disebutkan tadi jadi bersih. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah olehmu ya Allah akan kami jalan yang betul. Ataupun tambah akan kami, ataupun kekal akan kami jalan yang betul. Iaitu apa jalan yang betul, tuan-tuan? Agama Islam. Okey, kita dah cerita dah as-sirat, sebagai ulama tafsir titian sirat. Kita dah cerita dah sebelum ni. Ya. Sebahagian yang mengatakan as-sirat tu agama Islam. Ya. Kita nak sabat. Sabat ni maksudnya apa? Teguh dengan agama Islam. Ya. Contoh yang paling mudah kita tengok, saudara kita dekat Palestin tu, tuan-tuan, Gaza, habis semua, tuan-tuan, terputus bekalan elektrik semua. Doktor-doktor semua tu macam mana dia nak, kan, teruskan pemudahan tanpa ada suntikan bios yang tak ada kelengkapan ni. Terpaksalah nak buat juga, kan? Ya. Tapi itu pun sekalipun tidak menyebabkan rakyat Palestin berpaling kepada agama Islam. Betul tak? Mana ada? Diorang tetap yakin janji Allah SWT. Ala inna nasrallah qarib. Allah Ta'ala sebelum Quran, sesungguhnya kemenangan Allah Ta'ala tu sangat dekat. Bagi mereka kemenangan di sisi Allah tu apa dia? Mati syahid
ataupun hidup mulia kerana Islam. Tu je. Hidup dia mulia sebab apa? Aku ada Islam. Yang tu yang Yahudi nak cabut sangat daripada Islam tu kan, daripada orang Islam ni. Iaitu ada Islam, ada Al-Quran, dia orang nak cabut. Sebab pada Islam tu ada Al-Quran, ada hadis yang jadi petunjuk bagi mereka. Mereka ni cemburu tuan. Mereka daripada zaman dulu lagi, kan? Sejak zaman Nabi Musa lagi dia orang jealous dengan kita tuan-tuan. Jealous lah. Sebab bila orang nak kejar Nabi Isa pun, Nabi Isa turunkan kitab suruh beriman dengan Rasul terakhir. Ini mereka tak beriman. Sebahagian je yang beriman, kan? Sebahagian yang enggan, sebahagian yang masuk Islam. Ada juga sahabat-sahabat yang masuk Islam, antaranya Abdullah bin Salam. Asalnya dia agama Yahudi. Semasa dia jadi Yahudi, dia sangat terkenal kalangan orang Yahudi. Bila Abdullah bin Salam ni masuk Islam, maka dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni di sisi orang Yahudi sangat terkenal, kan? Orang sanjung aku, kira aku ni macam tok guru lah, ahlul kitab kan? Tapi kalau aku masuk Islam ni, agak-agak mereka ni akan terima aku ke tidak, kan? Agak aku ni dipuji lagi ke di sisi mereka? Maka Rasulullah pun tanya kepada orang Yahudi tadi, wahai sekalian Yahudi, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam, kawan kamu, saudara kamu sendiri? Maka orang Yahudi cakap, Ibnul Karim, min Ibnul Karim, anak yang baik, anak yang mulia daripada keturunan yang mulia. Bagus. Sekali tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar, dia kata apa? Sesungguhnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku saksi itu Allah Taala tu esa tiada Tuhan selainnya, dan Nabi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Marah orang Yahudi tu. Dia kata apa? Fa huwa ibnu syarrina min ibni syarrina. Dia adalah anak yang sangat jahat dan dia daripada keturunan yang sangat jahat. Terus bertukar tuan-tuan. Asalnya dia duduk sanjung, Abdullah bin Salam ni tok guru kami ni, ahlul kitab ni, alim, kitab Taurat, kitab Injil semualah, riwayat-riwayat. Tapi bila masuk Islam, dia orang sendiri kutuk tuan-tuan. Ada orang sendiri kutuk. Maka sebab tu memang betul lah tuan-tuan, kita sebut Al-Fatihah banyak kali ni, kan? Setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kita nak agama kita teguh, kan? Dan disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan dikatakan, kata ulama, hidayah ini, bila kita sebut ihdina ni, berikanlah kami hidayah. Hidayah ini ada 3. Sebahagian yang kata ada 4 lah. Saya sebut 4 lah tuan-tuan. Hidayah yang pertama adalah hidayah al-fitrah. Hidayah fitrah yang Allah Ta'ala bagi, kan? Bagi kepada binatang-binatang. Macam mana binatang ni boleh tumbuh melata, kan? Maka itu hidayah juga, bentuk hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Macam mana semut ni cari rezeki mereka, maka itu hidayah yang Allah Ta'ala beri pada mereka, secara fitrah, kan? Tumbuhan-tumbuhan melata, kan? Kita tengok pokok-pokok semua tumbuh subur, kan? Lepas tu tumbuh pokok kelapa, kan? Setakat ni tak adalah tanam jagung keluar pokok kelapa, tak ada lagi. Tapi setakat ni, kan, tanam keluar pokok kelapa lah, benih kelapa, pokok kelapa, benih jagung keluar. Melainkan kalau ada yang special case tu tak tahulah, kan, buat pendebungaan ke apa ke sebagainya, kita tak tahulah, kan. Itu semua ilmu duniawi yang biasa pakar-pakar botani ke pakar-pakar yang bab-bab tanaman ni memang hebat lah. Tapi itu semua Allah Ta'ala jadikan secara hidayah. Secara tabi'i mereka boleh melata. Binatang pun sama, kan? Kucing, kan? Kucing jantan kalau dia nak
Kalau kucing betina, macam mana boleh keluar anak? Mesti dia akan cari kucing betina, dia tak cari kucing jantan, tuan-tuan. Kan? Itu pun secara hidayah fitrah. Kan? Tu kata Dr. Yusuf Al-Qardawi kan. Dia kata apa, macam mana LGBT ni boleh berlaku sedangkan binatang sendiri pun dia tahu nak cari jantan betina. Kan, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kan? Macam mana berlakunya laki suka laki, perempuan suka perempuan. Kan, ada yang tukar jantina lah apa sebagainya. Kan, setakat ni kita tak pernah lagi dengar binatang kucing tukar jantina. Kan, melainkan itu telah dikasih, itu lain lah cerita. Kan, tapi nak ceritanya apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala dah berjadi secara fitrah, maka itu pun bentuk hidayah juga, ulama sebut. Kan, hidayah yang kedua, hidayah gharais, yang berlaku kepada manusia. Lil atfal, kanak-kanak khususnya, bayi. Kan, tuan-tuan, kita tak ada pun ajar bayi kan macam mana nak menyusu. Tak, kita tak ajar. Kan, kita tak ajar dia kalau lapar kena menangis. Tak, kita tak ajar, tuan-tuan. Dia memang nangis sendiri. Kita tahu dia ni memang akan lapar. Nyusulah dia. Kita tak ajar pun kan. Kita tak ajar pun macam mana nak isap straw ke apa. Memang Allah Ta'ala jadikan secara hidayah al-gharais, dia panggil. Kan? Ya, kalau kena pukul sakit, itu bentuk hidayah. Dia tak ada kita pukul dia senyum pula. Tak ada, tuan-tuan. Ni pukul mesti sakit, menangis. Kan? Yang ketiga, hidayah akal. Ya, yang ada pada manusia dan ada pada jin. Hidayah akal, kita boleh fikir. Akal. Kan? Manusia, jin, orang Yahudi ke, kan? Orang Nasrani, orang Kristian, orientalis, kan? Liberal, apa semuanya. Dia dapat akal, ada hidayah akal. Kan? Iblis ada hidayah Allah Ta'ala bagi, ada hidayah akal Allah Ta'ala bagi pada dia, boleh fikir. Allah Ta'ala bagi pada dia tahu Allah Ta'ala tu esa, dia tahu. Kan, dia mengaji Quran dulu pada kita, tuan-tuan. Kan, dia kenal Allah lebih dulu pada Adam. Kan, dia kenal Allah lebih dulu pada Adam. Masakan tidak Allah Ta'ala tanya, kan, qala ma manaka ala tasjuda is amartu, kenapa kau tak nak sujud kepada Adam? Allah Ta'ala tanya. Sedangkan Allah Ta'ala dah tahu dah sejak azali, tapi dialog itu dirakamkan dalam Al-Quran. Qala ma manaka alla tasjuda is amartu, sebagaimana aku perintahkan kepada engkau, sujudlah. Kemudian Iblis jawab, qala halaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, macam mana aku nak sujud? Kau ciptakan aku daripada api, sedangkan Adam tu daripada tanah yang busuk. Nampak tak apa masalah dekat sini, tuan-tuan? Ya, akal yang ada pada Iblis ni, dia melihat apa dia? Api tu lebih baik pada tanah. Jadi mana mungkin api nak sujud dengan tanah? Tapi kata Imam Ibn Jauzi, secara asasnya kalau kita kaji elemen-elemen tanah dengan elemen api, sebenarnya api ni boleh terpadam dengan tanah. Api marak-marak boleh terpadam dengan tanah. Kan? Ada seorang tuan guru di Kedah tu, ada satu pondok terbakar. Kita tahu, tuan-tuan, kalau pondok ni biasalah terbakar, tuan-tuan. Pondok ni mana ada api, kan? Mana ada elektrik. Pondok, belajar pondok ni yang sama-sama dulu 70-an, 80-an, kan? 90-an ke, tak kisah pondok masih tumbuh ke. Kita selalu dengar kat surat khabar, pondok terbakar, pondok terbakar, pondok terbakar, kan? Diorang kan belajar pakai pelita sebagainya, kita tahu. Orang dulu punya susah, tuan-tuan, perjuangan mereka dengan agama, kan? Sampai hari ni kita dapat ilmu agama pun kerana orang guru-guru yang belajar di pondok. Jadi bila mana pelita api tu terpadam sebagainya, merebak api sebagainya, maka semua tok guru ni kata apa? Padam pakai tanah je, tak payah pakai air. Padam pakai tanah. Terpadam, tuan-tuan? Terpadam. Jadi kalau kita nak bandingkan secara kias, kan, benar tak apa yang difikirkan Iblis tu? Sebenarnya api lebih baik pada tanah. Allah Ta'ala lebih tahu, kan? Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi pada pandangan Iblis, api lagi baik pada tanah. Kenapa pula aku nak sujud pada dia? Kan? Sampailah sekarang. Jadi hidayah akal ni semua orang Allah Ta'ala bagi.
Jin, iblis, semua Allah Ta'ala bagi. Tapi tak semua orang ada hidayah yang keempat ni tuan-tuan. Hidayah apa? Hidayatul-din, hidayah petunjuk agama Islam. Tak semua orang ada. Ni yang kita selalu doa ni. Yang kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim. Kita bukan doa dapat hidayah fitrah, hidayah gharais, hidayah akal. Kita minta hidayah agama. Ya Allah, kau bagilah aku sabat dalam agama, teguh dalam agama, ya Allah. Tu je tuan-tuan, kan? Dan hidayah agama ni lah tuan-tuan, ya, yang sempurna hidayah, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surah Ibrahim. Ketahuilah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, adalah nak keluarkan manusia ini daripada kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Allah supaya mereka semua ila sirat, mendapat sirat, jalan yang lurus, jalan yang betul, iaitu agama Islam. Berdasarkan ayat ni, maka ulama kata hidayah yang keempat, hidayah al-Islam. Saya ulang balik. Yang pertama hidayah al-fitrah, yang kedua al-gharizi, yang ketiga hidayah akal. Semua orang ada, kan? Orang Yahudi dia kaji Islam, dia nak sesatkan Islam, kan? Igna Goldziher, kan, Yahudi apa Jerman, sampai Al-Azhar dapat PhD tuan-tuan, kan? Orientalis, dia belajar kat Al-Azhar sampai PhD, padahal dia orientalis, ya. Kalau kita belajar dalam satu kitab Islam liberal yang dikarangkan oleh Dr. Uji Soeharto, dalam catatan tu dia ceritakan Igna Goldziher ni dia belajar ngaji-ngaji ni supaya apa? Asalnya dia dihantar di Azhar untuk satu misi. Kau belajar Islam, kau belajar Al-Quran, belajar hadis, kau dah tahu semua, kau rungkaikan balik. Kau rungkaikan balik dasar-dasar mereka supaya mereka jadi liberal, supaya mereka boleh jadi plural. Tak kisahlah adik-beradik lah tu. Sehinggalah Goldziher ni bila dia kaji Al-Quran tuan-tuan, ya, dia kata apa? Setiap kali aku kaji kiraat ni, kan, tengok sampai belajar kiraat tu tuan-tuan, kan? Orang Yahudi belajar kiraat, aku belajar ni, riwayat ni, aku rasa seolah aku ni dah Islam dah. Sehinggalah, dia kata dalam catatan, sehinggalah aku berbalik kepada semula niat asal aku belajar ni nak sesatkan agama Islam tu sendiri. Maksudnya apa? Elok-elok dia dapat hidayah akal tadi, nak masuk hidayah Islam dah, tiba-tiba dia patah balik. Tak boleh, aku kena betulkan misi aku. Dia sampai macam tu sekali. Nak cerita apa? Nak ceritanya diorang ni punya bongkak takabur tuan-tuan dengan Islam tu, sampai macam tu sekali. Kita azan dulu okay, kita bagi laluan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan segala mereka yang itulah engkau atas, yang telah engkau nikmat atas mereka, iaitu ada 4 bahagian. Yang pertama, jalan bagi segala anbiya dan juga siddiqin dan juga syuhada dan juga para solihin. Maka anbiya itu orang yang jadi nabi, siddiqin pula orang yang benar zahir dan batinnya pada Allah, dan juga zahir batinnya pada manusia. Syuhada iaitu sekalian orang muslimin yang mati perang memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Dan solihin iaitu segala mereka yang tiada tinggal taat kepada Allah dan tiada kerja maksiatnya, maka jalan orang-orang itulah kita minta ditunjuk kepadanya. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Apakah jalan yang lurus tu? Iaitu jalan yang mana? Jalan yang sama yang ditempuhi para anbiya, iaitu para nabi, kemudian para siddiqin yang benar pada zahir dan batin, kemudian para syuhada iaitu orang yang sekalian mati kerana berperang dengan orang kafir, dan juga orang soleh iaitu yang mereka tidak tinggal taat mereka,
iaitu sentiasa taat kepada Allah dan tidak boleh kerjakan maksiat. Maka kita minta kepada Allah SWT kita ikut jalan-jalan mereka ni, ya. Maka makna kata apa tuan-tuan? Kita tak boleh nak soleh tu seorang diri saja tuan-tuan, kan? Kita nak minta ditunjuki jalan yang lurus, jalan hidayah, kita tak boleh seorang-seorang. Mesti kena ada panduan. Kita ada ulama', kita ikut ulama'. Kita ada orang soleh, kita ikut orang soleh, ya. Kita ada Nabi, kita ikut warisan Nabi yang Allah Ta'ala, ya, yang Nabi telah memberikan kepada kita, iaitu apa tuan-tuan? Hadis, kan? As-sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak kira lah hadis itu sahih ke, ya, hasan ke, dhaif sekalipun, tak ada masalah, kan? Yang jadi masalah hadis maudhu'. Maudhu' tu tak boleh tuan-tuan, hadis rekaan, ya. Dan disebutkan kat sini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu bukan jalan yang engkau murkai pada atas mereka. Iaitu disebutkan sini siapakah jalan yang dimurkai oleh Allah? Siapakah dia? Golongan Yahudi. Tadi kita dah cerita sikit Yahudi. Waladdallin, dan juga jalan orang yang sesat, ya, iaitu seperti Nasrani. Nasrani apa? Kristian lah, yakni lain daripada jalan Yahudi dan Nasrani. Kata setengah ulama', lain pada jalan segala kafir dan munafik. Maka Fatihah hingga waladdallin itu, adapun amin itu, maka muafakat ulama' tiada daripadanya. Makna kata amin bukanlah sebahagian daripada Al-Fatihah, tetapi ulama' kata sunat kita menyebut amin selepas pada waladdallin, kan? Hatta kalau dalam qaul qadim mazhab Syafi'i pun, kalau imam lupa nak sebut amin, makmum tak ada masalah, kuatkan, jaharkan amin tu, tak ada masalah. Kalau imam tak sebut waladdallin, betul dia senyap je, ya, dalam mazhab kita tak ada masalah. Kalau kita makmum, sebut je lah amin kuat-kuat, tak ada masalah, kan? Bahkan disebutkan amin ini, kan, dalam hadis yang sahih, kan, siapa yang man wafaqa ta'minuhu, kan, sempat sama dengan takmin, amin para imam, sama dengan serentak dengan makmum, maka insya-Allah didoakan malaikat ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa je, ya. Nanti insya-Allah kita akan jelaskan apakah itu al-maghdubi alaihim dengan secara khusus, begitu juga dengan golongan waladdallin, iaitu orang yang sesat. Kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Jadi rasa setakat itu saja. Aku luqul azab wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu datang dari Allah SWT, ya. Kekurangan, ya, kelemahan saya mohon maaf dan sebagainya, ya. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr wal asr innal insana ila lasina. Subhanakallahumma astaghfiruka. Izinkan ku